استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi Tuan Haji Syahri serta Jawatan Kuasa Kepimpinan Surau Nur Bestari, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Sampai ke saat ini masih lagi kita diberikan kesempatan untuk berada di rumah Allah ini, salat maghrib berjemaah dan sama-sama niat kita beraktikaf dalam mencari keredaannya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi asbab kepada terbukanya pintu-pintu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bakal mendapat syafaat dari Al-Quran dan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, seperti biasa kita sambung cerita kita berkaitan dengan ibrah ataupun kisah dalam Al-Quran. Kisah berkaitan dengan Abul Bashar ataupun diterjemahkan dengan bapa segala manusia, iaitu Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Cerita berkaitan dengan pengalaman Nabi Adam dan isterinya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang satu larangan, dan kerana terlupa akhirnya Nabi Adam pun dicela oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesilapan yang telah dilakukan. Sebelum kita sambung dalam buku ini, muka surat 212 bab yang ke-40, kita ambil sikit mukaddimah tentang satu peristiwa berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang terlupa ataupun sifat lupa. Kita baca dalam Al-Quran bila Allah nyatakan Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tafsir meletakkan perkataan al-insan, insan yang nama dan manusia itu daripada kata dasar nasia, lupa. Sinonim antara manusia dengan lupa. Al-insan manusia dan nasia ataupun insun lupa. Jadi sudah tentu bila sebut lupa menjadi sebahagian daripada fitrah kita sebagai manusia ini, macam-macam sebab lah. Mungkin manusia orang ni terlupa sebab itu, sebab ini dan sebagainya. Tetapi memang manusia ni selalu lupa. Oleh kerana selalu lupa, Allah datangkan ubat dia. Apa terawatan dia ataupun kaedah dia? Fadzakir. Maka hendaklah kamu segera ataupun selalu berikan peringatan. Peringatan ni untuk apa? Bagi orang yang lupa. Dia tahu tapi kadang terlupa. Pengalaman baginda Nabi SAW ketika berdakwah, orang-orang Quraisy tanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kamu seorang rasul, kalau betul kamu seorang nabi, seorang rasul, ceritakan kepada kami tentang peristiwa-peristiwa yang dahulu. Kami ada baca kat kitab kami ni, kitab Taurat dan sebagainya. Jadi kami nak tengok, kalau betul kamu rasul, kamu ceritakan kepada kami, tahu tak kisah pemuda yang tertidur dalam gua selama 300 tahun. Ceritakan kepada kami tentang seorang raja yang dulu suatu ketika pernah perintah timur dan barat. Kata Nabi, esok aku beritahu. Soalan tu Nabi tak boleh jawab.
Kenapa Nabi tak boleh jawab? Sebab tak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, esok aku jawab. Maknanya Nabi mengharapkan malam ni wahyu datang, wahyu turun, esok aku bagi tahu. Peristiwa ni dia punya tajuk apa? Nabi terlupa sebut insya-Allah. Terlupa sebut insya-Allah. Dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu kata esok aku nak buat itu, esok aku nak buat ini. Kan dia janji tadi dengan orang Quraisy ni, esok aku bagi tahu. Allah kata jangan cakap confirm kata esok nak buat itu, nak buat ini. Illa ayyasha Allah, melainkan kamu sebut di belakangnya itu insya-Allah. Nabi terlupa sebut insya-Allah. Cuma gini, kaedah dalam kitab para ulama kata apa? Lupa yang ada pada manusia secara umum ni satu kelemahan. Tetapi bagi seorang Nabi, seorang Rasul, apatah lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa ni bukan satu perkara yang keji ataupun yang apa kita panggil menyebabkan Nabi ni darjat kemuliaannya jatuh. Tidak sama sekali. Nabi terlupa pada waktu itu dan ditegur oleh Allah atas dasar nak mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manfaat untuk kita hari ni, supaya kita pun sama juga ambil ingatan itu. Kalau esok kita nak buat itu, minggu depan nak buat itu, ujungnya insya-Allah. Jadi sifat lupa yang ada pada Rasulullah tidak menjejaskan sedikit pun kemuliaan yang ada pada baginda. Jadi begitu juga pada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Nabi Adam orang yang sangat kuat iman. Seorang Nabi, mana lagi manusia di kalangan manusia ni yang kuat imannya, dia boleh mengatasi para Nabi. Tetapi lupa Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Sebab bila dengar Iblis bersumpah dengan nama Allah. Maka hadirin sekalian, kalau Nabi Adam ada kisah lupanya, kisah Rasulullah pun ada kisah terlupa dan telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma teguran kepada Nabi Adam ini agak apa dipanggil serius daripada Allah ni. Cuba kita baca. Dalam buku ini ceritakan bagaimana tajuk dia Allah mencela Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa. Perkataan mencela ni makna dia apa? Benda ni salah. Memang salah. Walaupun kata terlupa dan sebagainya, tapi kedudukan ni macam mana kita nak bahaskan? Pertama, disebutkan dalam Al-Quran, sejurus Nabi Adam dan isterinya Hawa makan buah yang dilarang dalam syurga itu, maka Iblis suka buat seketika. Suka kenapa? Sebab misi dia berjaya. Kan dah janji pada Allah, wahai Tuhan, aku akan sesatkan Adam dan keturunannya sampai kiamat. Nampaknya manusia pertama ini misi kami berjaya. Namun Iblis punya suka ni seketika je. Berjayalah kami untuk apa nama nak kacau Nabi Adam dan akhirnya makan buah yang dilarang oleh Allah. Sukanya Iblis ni tak lama. Sebab apa? Sebab pada ketika itu Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam terus sedar, dan kemudian ketika kita bincangkan minggu lepas, dimakan saja buah daripada pokok itu, maka terlucutlah segala kemuliaan ataupun perhiasan dalam syurga. Pakaian-pakaian yang indah-indah. Lantas segera Nabi Adam ambil daun-daun pokok itu untuk nak menutup aurat yang terdedah buat seketika. Lalu lepas daripada itu terus cerita taubat. Jadi Allah fokuskan tentang bagaimana kemuliaan Nabi Adam ini dalam teladannya cepat kembali kepada Allah bila melakukan kesalahan dalam keadaan terlupa. Baik, dalam muka surat 213 ni, saya ambil sebahagian daripada ayat yang disebutkan oleh Allah. Allah berfirman, alam anhakuma an tilkumas syajarah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, bukankah aku telah melarang kamu berdua daripada pokok itu? Pokok itu. Allah gunakan kalimah tilkumas syajarah. Sedangkan
perkara itu dah diberikan ingatan banyak kali. Hati-hati wahai Adam, hati-hati. Iblis ni musuh yang nyata, kamu kena hati-hati. Ingat pesan aku ni, macam-macam lah. Kalau kamu makan nanti akan banyak berlaku kesukaran. Allah kata apa? Lepas ni kalau kamu keluar daripada syurga ni, kamu tak akan makan yang hebat-hebat dalam syurga yang sedia terhidang. Pakaian kamu nanti pun dah tak ada lagi dah. Kemudian tempat tinggal kamu pun nanti dah terdedah dengan cahaya matahari. Dalam syurga ni, pakaian istimewa, makanan istimewa, tempat tinggal istimewa. Tapi keluar daripada syurga, semua benda tu kamu kena cari sendiri, yang dipanggil sebagai cari nafkah. Sedikit kita tengok bagaimana kaedah Allah bercerita dalam Quran. Muka surat 214. 214 ni cerita sikit berkaitan dengan seni bahasa ataupun tingginya nilai mukjizat bahasa Al-Quran. Masa Allah beri larangan, masa Allah kata jangan dekati pokok, Allah gunakan kalimah ini, wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, wahai Hawa, jangan kamu menghampiri pokok ini. Allah gunakan ini. Tapi bila dua orang ni, Nabi Adam dan isterinya Hawa, makan daripada pokok ni tadi, buah daripada pokok ni, Allah tukar pula isyarat yang nak menunjukkan kata tunjuk ni jauh pula. Bila dah makan, apa Allah sebut? Alam anhakuma an tilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kamu berdua daripada pokok itu? Masa nak bagi larangan, jangan dekati pokok ini. Bila dah makan, kan aku dah cakap kepada kamu berdua, jangan kamu berdua jangan dekat dengan pokok itu. Berubah. Kenapa tak sama? Kan aku dah cakap jangan pergi kat pokok ini. Kenapa tukar? Sebab para ulama menyatakan manusia ni bila disebut larangan, kita secara umum manusia dia akan dengan sebab hasutan tipu daya syaitan, kata para ulama, kadang-kadang hati tu rasa berminat juga dengan benda yang haram ni. Tahu benda ni salah, tapi dalam dia fikir macam okey juga kot ke, apa rasa pokok ni, agaknya gitulah kan. Dan kita pun sebagai manusia biasa ni, kadang-kadang na'udzubillah datang bisikan-bisikan yang halus ni, inverted comma lah, berminat dengan benda yang diharamkan oleh Allah. Benda yang haram tak rasa haram, benda dosa besar rasa dosa kecil. Sebab itu perangkap syaitan memang kena hati-hati. Pengalaman Nabi Allah Yusuf nanti kita akan ceritakan, nak bunuh kan, abang-abang nak bunuh Nabi Yusuf. Cara dia macam mana? Dia tak ambil pedang pancung ke, dia tak tikam ke Nabi Allah Yusuf, tapi cara dia macam mana? Masuk dalam perigi je, nampak macam okey sikit. Tak adalah kita nampak bunuh tu kasar sangat, masuk perigi. Jadi kalau kata mati tu mati lemas. Siapa bagi idea ni? Syaitan juga, iblis, dia perangkap. Sama juga kita lihat pada hari ni, cerita jenayah yang berlaku, rasuah, sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ada yang kata kalau haram untuk makan aja, kan kata tak boleh makan duit haram. Saya cuma beli handset aja tak makan. Beli handset okey, beli kereta okey, 2-3 juta pun tak apa kereta, yang penting jangan makan. Siapa punya jawapan ni? Syaitan bagi jawapan. Diikut aja. Jadi kisah ni antara sebelum dengan selepas makan buah dalam syurga ni, manusia ni kata Allah, dia kadang-kadang hati dia berminat. Tapi setelah mana terbuat ataupun dah berlaku benda itu, jauh di sudut hati rasa macam tak boleh terima. Bila dah berlaku ni, rasa macam tak nak lagi dah, aku tak nak fikir lagi dah benda ni. Makna jauh di sudut hati ni rasa dah taubat dan rasa tak nak lagi dah. Itu yang Allah gunakan jauh. Kan aku dah pesan kepada kamu dengan pokok itu. Kenapa Allah sebut itu? Sebab ketika Allah berikan penegasan itu, telah timbul dalam perasaan ataupun jiwa Nabi Adam dan isterinya Hawa, memang tak nak buat lagi dah, yang dipanggil taubat nasuha. Tapi masa sebelum tu, kenapa Allah guna ini?
sebab hati manusia ni kadang-kadang berbunga-bunga. Macam okey kot, padahal benda ni tak boleh ni. Jadi ini satu taktik daripada iblis perangkap manusia, dan moga-moga kita dapat mengambil pengajaran. Jadi kita baca ada satu bulatan hijau kat muka surat 14 ni kan. Timbul perasaan menyesal, keinginan terhadap pokok tersebut mula jauh dari keinginan hati. Itu yang Allah guna, itu. Dah jauh dah, maknanya terus nak ditinggalkan. Dan memang inilah sekali dan satu-satunya peristiwa Nabi Adam dan juga Hawa makan buah dalam syurga ni tadi. Kemudian kita lihat lagi hadirin sekalian, dalam kisah ini ada sebenarnya cerita-cerita yang dibawa cerita palsu. Di kalangan pendeta-pendeta Yahudi ni dia kata apa? Dia kata dalam peristiwa Nabi Adam ni, dalam kitab Taurat yang telah mereka selewengkan. Kitab Taurat yang asal tu betul zaman Nabi Musa, tapi Quran bagi tahu dia orang dah ubah dah. Wa yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka ni dah ubah, dah pindah isi-isi kitab Taurat, kitab Zabur, Injil ikut suka hati mereka. Jadi mereka ubah. Dia kata Nabi Adam makan buah ni, tiba-tiba pada ketika itu Nabi Adam macam terdengar bunyi tapak kaki Tuhan yang sedang berjalan. Ada punya cerita macam tu. Nabi Adam tengah makan, dengar suara tapak kaki Tuhan sedang berjalan, terus berlari. Cerita versi dia macam itu. Macam mana cerita ni pula? Lalu kemudian dalam kitab ni cerita ni, Allah tanya, wahai Adam, kamu buat apa tadi? Dalam kitab tu sebut yang telah mereka selewengkan, Allah tak tahu Nabi Adam makan apa. Macam ni ke Tuhan yang maha mengetahui sekalian alam? Daripada situ kita nampak dah lah cerita Nabi Adam ni tak betul. Dan kemudian cerita tentang Tuhan pun jauh, jauh sama sekali. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala itu dinyatakan dalam ayatul kursi apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada pada sekarang ni, yang sebelum, yang akan datang. Semua perkara itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin sekalian, dalam sambungan yang berikut bab yang ke-41, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan peristiwa itu yang berlaku, kesilapan itu, kesalahan itu sama-sama dipertanggungjawabkan pada dua orang. Kesilapan pada Nabi Adam dan juga kesilapan pada Hawa. Dua-dua silap. Apa dalil dua-dua silap? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan ingatan pada mereka berdua. Kamu berdua gini, kamu berdua gini. Tapi mereka makan juga, dua-dua makan, dua-dua silap dan sebagainya. Dan masa taubat pun Allah sebut mereka berdua bertaubat lalu berdoa. Jadi kata ganti nama dalam cerita ini, kita baca dalam surah Al-Baqarah ada kisah peristiwa kat syurga ni, dalam surah Toha pun ada, yang agak panjang dalam surah Toha. Tengok kat situ kan bagaimana Allah letakkan bagaimana cerita yang sebenarnya. Jadi kedua-duanya bertanggungjawab. Nabi Adam tak salah seorang-seorang, Hawa pun tak salah seorang-seorang, sama-sama. Jadi kita pada hari ini soal buat kebaikan contohnya di kalangan lelaki, di kalangan perempuan, peluang sama rata. Orang yang beriman, baik lelaki baik perempuan, setiap satu kebaikan yang dibuat pahala sama. Orang lelaki yang berpuasa, orang Islam, orang perempuan yang puasa. Orang lelaki sedekah, orang perempuan sedekah, sama, pahalanya sama. Kerana apa? Kita ni termasuk di kalangan hamba Allah yang mukallaf, yang telah dipertanggungjawabkan melakukan ibadah ni. Jadi soal jantina ni tak ada perbezaan. Cuma yang berbeza sikit dari segi apa fungsi lah. Orang lelaki ada medan dia, ada bidang dia. Orang perempuan ada bidang dia. Masing-masing Allah bukakan jalan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah mana, muka surat 218, setelah Allah tegur dua-duanya silap, lalu dua-dua berdoa. Allah gunakan ayat qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua merayu. Siapa berdua ni? Nabi Adam dan juga Hawa. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana,
wahai Tuhan, kalau kau tak ampunkan kami, wa tarhamna, dan kalaulah kau tak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami termasuk dalam kumpulan golongan yang rugi. Jadi tersilap, dua-dua ni tersilap, buat kesalahan yang tak sengaja, tapi mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun. Dan Allah juga beritahu dalam Al-Quran, Allah terima taubat mereka berdua dan tidak pula mengenakan apa-apa hukuman ke atas Nabi Adam dan juga Hawa. Jadi fakta yang kita baca dalam Al-Quran, ya, mereka tersilap, dan mereka terus bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Allah terima taubat Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku dalam doa Nabi Adam ni tadi dan juga Hawa kan, pengakuan yang dibuat itu, kita dapati mereka tak adalah pula untuk cuba berikan alasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Allah sebut tadi kan, alam anhakuma antil kumasyajarah, kan aku dah cakap jangan dekati pokok itu. Tak ada jawapan daripada Adam ni, wahai Tuhan, aku sebenarnya bukan macam ni, sebenarnya kan, tak ada pula jawapan nak pertahankan diri. Sebab apa? Sebab pada ketika itu mereka benar-benar terus menginsafi dan tak ada lagi dah untuk kata nak pertahankan diri dan sebagainya, sebab baru teringat balik, oh ni rupanya arahan awal ataupun ingatan awal daripada Allah tentang satu larangan ni tadi. Jadi peristiwa ini sebenarnya benar-benar berikan kesan kepada Sayyidina Adam dan juga isterinya Hawa ni tadi. Dan sudah tentu bila Allah respon terus dalam surah Al-Baqarah ayat 37 muka surat 222, apa jawapan daripada Allah yang menjadi bukti Allah terima taubatnya? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maksudnya kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Kan hebat seorang Nabi yang bertaubat, Allah terus beritahu aku terima taubat dia. Kita hari ini bertaubat dalam hati kita, dalam perasaan kita ataupun keinginan kita ni, ya Allah, moga-moga terimalah ya Allah. Doa kita begitu, tapi jaminan confirm itu siapa boleh bagi? Kita pun tak pasti kan. Memanglah tak pasti, tapi kita meyakini sifat Allah At-Tawwab Ar-Rahim. Seperti mana disebut Nabi SAW, kata Nabi, setiap manusia itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia akan bertaubat setiap kali melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Cuma yang penting bagi kita hari ini, tetap kita sangka baik pada Allah. Kan sahabat jumpa Nabi kan, sahabat ni dia tanya, ya Rasulullah, kalau aku buat salah, lepas tu aku taubat, Allah terima tak? Ya, Allah terima. Allah terima tak lagi doa aku ni? Aku buat salah, aku doa, aku taubat, Allah terima tak? Allah terima. Ya Rasulullah, kalau tu aku buat salah lagi, aku doa, aku taubat, Allah terima tak? Terima. 3 kali tanya. Kata dia, macam tu ke? Ya Rasulullah, dia tanya soalan lain pula, sampai bila Allah terima doa dan taubat aku ni? Maka Nabi SAW jawab, selagi mana kamu tak sebut, manusia kalau ada sebut apa? Kalau dia kata, aku dah buat itu, aku dah buat ini, rasa-rasanya Tuhan tak terima amalan aku ni, masa tu Allah memang tak terima. Bila mulut manusia tu sendiri cakap, aku rasa aku doa ni Tuhan tak terima kot, masa tu memang tak dapat lah. Tapi selagi mana kita minta yang baik-baik, kan kita macam-macam permintaan ni, macam-macam hajat kita. Doa ni yang kita hafal sikit aja, ni antara tadilah Rabbana zalamna dan sebagainya. Doa ni kita hafal sikit je tuan-tuan sekalian. Berapalah sangat doa kita hafal ni. Habis yang lain-lain macam mana? Kalau kita tak hafal, kita boleh buka mana-mana buku doa, kita baca doa tersebut. Atau boleh juga pilihan kedua, kita baca doa dalam bahasa Melayu. Yang bahasa Arab lah, yang doa bahasa Melayu boleh juga. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka dan menanti doa daripada hamba-hambanya.
lagi banyak kita minta, lagi suka Allah Azza wa Jalla kepada kita, Allah redha. Makna dia doa tu pahala dah. Soal bila Allah nak bagi esok ke lusa ke tahun depan ke, tu nombor 2. Itu urusan Allah. Kerja kita minta. Yang soal bila nak bagi, kadar mana nak bagi, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah bagi terus, kadang-kadang Allah tukar, kadang-kadang Allah tangguh. Itu semua ilmu yang Maha mengetahui hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni tadi, Allah nyatakan dengan beberapa kalimah yang diungkapkan oleh Nabi Adam alaihimussalatu wassalam. Kalimah itu nak menunjukkan Nabi Adam dan juga isterinya Hawa benar-benar bertaubat. Maka Allah jawab, Allah terima taubat mereka. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Kita tengok ulasan kat bawah tu. Isyarat taubat dalam surah Al-Baqarah ada ringkasan daripada perincian terdapat dalam surah Al-A'raf, sehingga kita fahami makna kata-kata yang diungkapkan oleh Nabi Adam. Sudah pasti kita perlu bawa bersama ayat daripada surah Al-A'raf, kerana penafsiran ini dilakukan dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Oleh itu, apa sahaja yang diringkaskan dalam satu ayat dapat diuraikan secara terperinci dalam satu ayat yang lain. Yang kabur yang sama akan dijelaskan dalam ayat yang lain. Dia nak cerita gini, cerita kisah Nabi Adam ni banyak dalam Quran. Surah Al-Isra ada, surah Baqarah ada, surah Taha ada. Cerita tu kadang Allah cerita kat sini, kadang Allah cerita kat surah yang lain. Kadang Allah beri ringkas dalam surah yang ini, tiba-tiba dihuraikan pula dalam surah yang lain. Jadi para ulama dia dah susun dah cerita ni daripada awal sampai akhir. Ayat tu banyak tempat, banyak surah. Tapi macam contoh kita baca kitab ni, baca kitab tentang Nabi Adam ni, jadi dah susun kronologi daripada awal sampai akhir. Tapi kalau ikut Al-Quran, surah Al-Baqarah cerita lain, dalam surah Taha cerita lain. Ini kita lihat sebahagian daripada jasa para ulama yang telah memudahkan kita dalam kita nak mencari satu-satu cerita dengan lengkap. Dia orang dah kaji dah, kita tinggal baca saja. Baik, penulis kemudian merumuskan doa yang sangat cantik ni. Doa dalam Al-Quran ni kan, dalam surah Al-A'raf, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ni, kata penulis, dia merujuk kepada 3 perkara utama. Nombor 1, Nabi Adam dan Hawa bertanggungjawab atas kesalahan mereka. Mereka tidak cuba berdalih dengan beri sebarang alasan yang dijelaskan sebelum ini. Tak ada bagi alasan pula, ya Allah, takkan benda ni salah, kami tak sengaja, ya Allah, kami macam ni, macam ni. Tak ada jawapan macam itu. Terus mengaku perkara tu memang salah. Yang kedua, dalam doa tu tadi juga, perbuatan dianggap sebagai suatu kezaliman. Kita baca dalam Al-Quran, kesilapan, dosa, nisbah dia gini. Dosa ni sinonim dengan zalim, dan satu lagi kegelapan. Banyak isyarat dalam Al-Quran tentang zalim dan kegelapan kaitan dengan dosa. Yang melakukan dosa ni akan zalim, dia akan menzalimi diri dia. Qala rabbana zalamna anfusana. Jadi dalam setiap dosa yang dibuat, satu kezaliman, paling kurang pada diri sendiri kan, apatah lagi dosa itu melibatkan orang lain, jenayah dan sebagainya, ataupun mengambil hak orang dan lain-lain. Jadi ini semua satu perkara yang kita lihat, hati-hati dengan dosa yang dilakukan. Imam Al-Zahabi, Al-Hafiz Al-Zahabi, satu kitab dia tulis, tajuk dia apa? Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada berapa dosanya tu? 70. Bermula daripada syirik, kemudian sihir, kemudian derhaka pada ibu bapa dan sebagainya lah, ada 70. Dosa-dosa besar. Jadi perbuatan itu dianggap sebagai suatu kezaliman. Mereka berdua menganggap perbuatan yang dilakukan itu satu kezaliman, menzalimi diri mereka sendiri. Ini bermakna setiap dosa ialah suatu kezaliman. Di samping itu, kezaliman juga mempunyai martabat dan darjat. Ada dosa besar, ada dosa kecil yang kita ceritakan tadi.
Tapi kena hati-hati juga. Imam Ghazali sebut apa? Memang kadang benda tu dosa kecil, tapi kalau dah berterusan buat, dosa yang kecil itu akan jadi dosa besar. Kalau meremehkan dosa ni, buat kecil ni, dosa kecil satu dah bertahun dia buat, orang yang mengulangi dosa kecil, kata Imam Ghazali, dia akan jadi pula dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Dosa yang paling besar ialah syirik pada Allah. Allah jelaskan pada kita tentang wasiat Luqman Al-Hakim. Luqman nama dia, Al-Hakim gelaran dia. Jangan kita keliru pula, bukan nama dia Luqmanul Hakim. Kan, surahnya pun surah Luqman. Mana ada surah Luqmanul Hakim? Kan, Luqman. Al-Hakim ni apa? Bijaksana. Kebijaksanaan Luqman ketika bagi nasihat pada anaknya. Antara nasihat Luqman apa dirakamkan oleh Allah, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah nyatakan, ingatlah ketika Luqman kata pada anak dia semasa diberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu suatu kezaliman yang besar. Jadi dosanya besar, kezaliman tu juga nisbahnya kezaliman yang besar. Jadi ini satu perkara yang kita sama-sama kena hati-hati. Nasihat untuk kita semua, termasuk diri saya juga. Kerana dia akan menyebabkan manusia ni akan ada satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Maka bila tak bertaubat, titik hitam tu akan bertambah satu-satu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalaulah titik hitam itu berada di hati kita, nak bersihkan dia macam mana? Nabi kata dua perkara. Pertama dengan membaca Al-Quran, yang kedua mengingati mati. Baca Quran, dia akan hilangkan balik titik hitam yang ada tu. Walaupun satu dot ketika buat satu dosa, kalau makin banyak-banyak nanti makin hitam dan sebagainya. Mudah-mudahan keberkatan baca Quran hilang, bersih kan. Kemudian mengingati mati. Tak kira lah apa cara pun, yang atas nama mengingati mati itu insya-Allah bersih hatinya. Itu yang kedua lah dalam doa ni tadi. Yang ketiga ada dalam doa Nabi Adam dan juga Hawa ni tadi. Dia nyatakan ada dua jalan lepas buat dosa. Lepas orang buat salah ni ada dua perkara. Yang pertama, ada di antara mereka yang dikeluarkan daripada kancah dan lembah dosa selepas melakukan kezaliman, terus menyesal atas segala kesalahan dan segera bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat, Allah kurniakan rahmat dan keampunan kepadanya. Mereka ni tergolong dalam kalangan orang yang berjaya dan beruntung. Terus maknanya tak ada tengok belakang lagi dah. Kata Nabi SAW, orang beriman ni, dia kalau dah bertaubat, dia tak pandang lagi dah, tak noleh belakang lagi lah. Dia benci dosa yang dibuat itu, kata Nabi, seperti mana bencinya dia untuk dicampakkan dalam neraka Allah. Tak fikir lagi dah, tak ada terfikir macam boleh repeat lagi ni, tak ada fikir macam tu dah. Mana terus bertaubat, Allah terima taubat, terus dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang beruntung dan berjaya. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang bertaubat, mereka ni terus bila dah ulang balik, terjerumus dalam gelombang dosa buat selama-lamanya, dikalahkan ataupun dijatuhkan oleh syaitan, hidup dalam keadaan kotor dan berserah kepada syaitan. Mereka tergolong dalam galangan orang-orang yang rugi dan binasa. Makin sesat, makin sesat, makin sesat. Ada orang macam tu kan, na'udzubillah. Hidup ni bila dah tak ada hidayah, dia mula-mula hati dah rasa tawar. Yang ni dah tak ada perasaan lagi dah. Nak jadi apa jadilah. Dia kata alang-alang aku dah jahat terus. Kan, alang-alang dah hidup aku macam ni. Dia punya prinsip hidup dah tak betul lah. Sebab itu kita ni pertama untuk memastikan kita berada di landasan yang betul ni, kita nak memastikan moga-moga akal kita dapat berfikir dengan sempurna. Nak fikir sempurna macam mana? Tak ada cara lain melainkan bekalan wahyu yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang beriman ni kan, kalau ni cerita Nabi Adam. Bagi orang yang beriman, Allah cerita dalam surah Al-A'raf ayat 201.
Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf maksud ini apa? Sesungguhnya orang yang bertakwa bila disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan, maknanya ada macam bisikan-bisikan syaitan, massahum ta'ifum minasyaitan. Ayat ni menjadi dalil orang beriman, orang bertakwa masih lagi terima hasutan tipu daya syaitan. Berapa banyak syaitan datang ni? Bukan satu, bukan dua. Ta'ifun, satu kumpulan. Kita seorang-seorang ni, iman kita ni pun turun naik. Tiba-tiba yang datang satu tim terus, 10 orang, 10 syaitan belah kanan, 10 syaitan belah kiri. Ta'ifun ni ramai ni. Orang bertakwa, orang beriman, ni kata Allah, bila datang sekumpulan syaitan menghasut dan sebagainya, apa mereka buat? Tazakkaru fa idza hum mubsirun. Mereka terus ingat pada Allah, maka dengan itu mereka terus nampak jalan yang benar. Terus kata, aku tak nak lah macam ni, terus doa, mohon pada Allah, moga-moga dijauhkan. Paling kurang kita doa na'udzubillah, paling kurang kita baca Fatihah ke, baca 3 qul ke, apa-apalah. Sebab iblis ni, kita baca kisah daripada awal, dia takkan berhenti. Siang malam kita beribadah berhenti kan, waktu tidur kita tidur lah. Iblis tak rehat dah. Sanggup siang malam 24 jam daripada dulu ni, daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat, bekerja keras siang malam. Sebab itu antara perkara yang paling menyedihkan iblis, paling menyedihkan, ketika mana usaha yang dibuat selama bertahun-tahun, tiba-tiba bila hamba ni taubat, dia akan rasakan sia-sia kerja dia selama ni. Kisah ini kita ambil daripada pengalaman Nabi SAW ketika baginda pergi haji. Nabi masa tunaikan haji, duduk dekat Arafah. Duduk kat Arafah, tengah-tengah duduk wukuf di Arafah. Tiba-tiba sahabat tengok Nabi ni tersenyum seorang-seorang, tersenyum. Ya Rasulullah, kenapa tersenyum ni? Kata Nabi, aku diperlihatkan iblis pada hari ni, maknanya pada hari Arafah 9 Zulhijjah tu, aku nampak iblis ni teramat kurus kerana hari yang paling tak cukup makan. Yang aku ketawa tu bukan apa, dia dalam keadaan kurus, tak cukup makan. Biasanya gemuk, kenyang dia hari-hari ni, tapi hari ni 9 Zulhijjah ni kurus sangat, sampaikan dia ambil pasir tabur atas kepala dia sendiri, lalu dia berkata, celakalah aku, celakalah aku. Itu yang aku senyum tu. Badan dah kurus, ambil pasir tabur atas kepala dia. Ada sahih cerita Nabi masa pergi haji kan. Kenapa ni? Sebab iblis kata apa? Wahai Tuhan, sia-sialah kerja selama setahun nak nyesatkan manusia siang malam ni. Tiba-tiba dengan kemuliaan hari Arafah ni, manusia punya zikir, manusia punya doa, Allah ampunkan segala dosa hamba-hamba ni tadi. Jadi hadis tu cerita macam mana kekecewaan iblis. Perkara yang paling dia takut dalam hidup ni, bila manusia ni bertaubat, Allah terima. Jadi kita dalam hidup sudah pasti nak jadi manusia yang nak kejar keredaan Allah, kasih sayang Nabi SAW, dan kita nak jauhkan diri daripada gangguan ataupun tipu daya iblis tu tadi. Hari Arafah kan kita baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak tambah yuhyi wa yumit pun boleh, tak baca pun boleh, dua-dua boleh. Macam kita lepas sembahyang biasa ada sambung lah yuhyi wa yumit tu. Nabi sebut dalam hadis kan, dalam kitab Riyadhus Salihin, orang yang dapat baca 100 kali dalam sehari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Kalau kita bagikan 5 tu sembahyang 20 kali je pun kan, 20 kali. Yang penting satu hari tu 100 kali. Apa kelebihan dia? Niscaya dia akan dapat manfaat ganjaran yang paling besar. Tidak ada lagi mana-mana amalan yang boleh menandingi pahala ni tadi. Orang ni baca Quran 1 juzuk, orang ni baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali, dia menang. Orang ni sedekah nilai yang sangat banyak,
Orang ni baca 100 kali, dia menang lagi. Kata Nabi SAW, melainkan kalau contoh dia buat juga, orang ni sedekah dan dia juga baca 100 kali, dia menang lah. Kalau macam tu orang cuma duduk aje lah, duduk tak sedekah, tak apa, saya cuma baca 1 kali aja, yang itu tak haji lah. Kata Nabi, orang tu boleh menang sekiranya kalau contoh bila dibandingkan dia buat juga. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali, orang ni sembahyang sunat 4 rakaat, yang zikir ni tadi menang lagi. Tapi kalau dia sembahyang 4 rakaat, dia pun buat juga 100 kali, dia menang lah. Jadi dia punya kunci dia apa? Kelebihan ataupun fadilat baca ayat tu tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 100 kali, dia jadi satu amalan yang boleh kita panggil melengkapkan kehidupan kita pada hari berkenaan dengan ganjaran yang besar ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikut dalam kitab ni kita sambung lagi kisah bagaimana maksiat Nabi Adam pada Tuhannya, muka surat 226. Kisah maksiat Nabi Adam kepada Tuhan ni, ini maksiat ke bukan? Ya, memang maksiat. Yang Nabi Adam buat ni namanya maksiat. Itu yang disebut oleh Allah dalam Quran. Al-Quran bagi tahu benda tu maksiat. Tapi kalau kita fikir balik, macam mana pula Nabi Adam boleh melakukan maksiat sedangkan baginda Nabi? Ayat Al-Quran bagi tahu dia telah ingkar melakukan maksiat, tapi Nabi. Tapi kita baca dalam kitab, Nabi ni maksum, terpelihara daripada dosa. Perbuatan Nabi Adam ni secara zahir perbuatan maksiat kepada Allah. Telah Allah melarangnya daripada makan buah tadi dan sebagainya lah. Namun Nabi Adam melanggar dan sebagainya. Jadi perbuatan itu sendiri perbuatan maksiat. Itu fakta dalam Quran. Walau bagaimanapun baginda tak makan buah tersebut dengan sengaja. Ini penting ni. Betul perkara tu salah, tapi baginda tak makan buah tersebut dengan sengaja, maka perbuatan ini tidak menjadi maksiat yang disengajakan. Dia ada beza ni. Silap, ya silap, tapi kesilapan yang tak disengajakan. Sesungguhnya keterlanjuran itu berlaku dalam keadaan tanpa ada niat, dalam keadaan lalai dan lupa. Allah pertahankan Nabi yang pertama, diceritakan dalam Quran ni. Apa dalilnya? Dalam surah Taha lagi ayat 115, Allah nyatakan walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sadaqallahul azim. Ayat ini Allah datangkan dalil Nabi Adam buat dalam keadaan terlupa dan memang tak sengaja. Maksudnya, demi sesungguhnya kami telah pesan pada Adam pada masa yang lalu, tapi dia lupa. Allah bagi tahu dia terlupa, dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Apa maksud keazaman yang teguh ni? Ni pun kita kena cermat bila kita baca Al-Quran dan terjemahan. Kita akan baca ni, Nabi Adam ni tak ada keazaman, kena jaga diri, contohnya gitu kan. Kalau gitu yang kita faham salah, kita faham ni rupanya. Ayat ni disebutkan, kita dapati Allah telah pun berjanji dan berpesan kepada Nabi Adam, tapi baginda sendiri terlupa. Apa ayat dia itu? Fanasi. Dan dia telah terlupa. Kemudian cerita ni tadi, cerita maksud ayat Nabi Adam alaihissalatu wassalam tidak mempunyai keazaman yang teguh. Maksud dia apa? Nabi Adam memang tak ada keazaman, tak ada niat pun nak makan buah itu. Itu maksud keazaman. Satu, buat tu tadi dalam keadaan terlupa. Memang silap, ya memang silap, dan Nabi Adam pun mengaku silap, tapi dalam keadaan terlupa. Dan jujurnya Al-Quran ceritakan Nabi Adam ni langsung tidak ada keazaman dan niat untuk nak makan buah tersebut. Jadi baginda tidak melakukan dengan sengaja dan tidak memutuskan untuk melanggar perkara yang dilarang ke atasnya. Jadi sifat lupa telah menafikan dan membatalkan segala tindakan yang berlaku pada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kata terlupa ni selamatlah.
Bila lupa ni yang disebut Nabi SAW kita lah khususnya kan, memang terlupa, sehingga kan kalau contoh puasa wajib ni bulan Ramadan, tiba terlupa, makan pula siang Ramadan kena terlupa, dimaafkan. Jadi lupa ni dia punya apa dipanggil kesan ataupun alasannya itu telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan menjadi satu asas bagi kita memahami sebenarnya kisah tentang Nabi Adam alaihissalatu wassalam. InsyaAllah nanti kesempatan lain kita akan sambung. Penyesalan Nabi Adam ini nampaknya berpanjangan, bukan sekadar menyesal dekat dunia, sampai kepada mahsyar Nabi Adam masih terasa lagi macam bersalah itu, padahal Allah dah ampunkan dosanya. Begitu nilai kemuliaan yang ada pada seorang Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Sekadar itu dahulu, wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.